Baik, teman-teman, ya, maghrib pada malam ini dengan kita sama-sama baca ya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram ashabil kiram Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Subhanahu wa ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan ilmu tentang beberapa derajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun man kunna fihi wajada halawatal iman." Tiga perkara barang siapa terdapat dalam dirinya tiga perkara maka mendapat kemanisan iman. Ayakun Allah rasuluhu wa habba ilaihi mimma siwahuma, bahawa Allah Ta'ala dia lebih dikasih akan kasih kepada selain daripada kedua Allah Ta'ala dan Rasulullah. Yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illallah. Kedua, tiada dicintai seseorang itu melainkan cintanya kerana Allah. Wa ayyukraha ayyauda fil kufri kama yukraha minal jannah. Yang ketiga, bahawa dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana benci dia dimasukkan dalam api neraka. Alhamdulillah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur at-tazkir wa naf'a wa ibadah ibadah istibadah wa rasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalati ila al-khairi bi ittiba' awlillah wa barakatihi wa kullu zawami subhanahu wa ta'ala. Yang dihormati silakan imam kita pada pagi ini, kemudian silakan panggilan. Kemudian yang terkuasa surau dan haji dan hajah silang jemaah muslimin muslimat yang Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita banyak kepuji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah dunia rahmat Allah dan fokus lagi terdapat bersama pada malam ini. Jadi malam ini kita baca hadis ya, insyaAllah. Hadis berkenaan dengan wali itu kan, berkenaan dengan wali Allah Ta'ala itu. Ada hadis yang ke-38, betul kan? 38 ke surat 409. Ayat apa tu? Kalau seorang yang dicintai Allah. Perkara dulu. Seorang yang dicintai Allah. Betul.
Baik, saya muka surat 412. 412. Jalan tak? Kadang dia stop sendiri. Kadang lain tak okey, dia stop sendiri lah. Itu. Baik. Kita masih lagi dalam pembincangan hadis yang ke-38. Di mana hadis Nabi SAW, di mana Allah Ta'ala berfirman, jadi kursi ni, hadis kursi, mana Allah Ta'ala berfirman, man ada wali waliyan faqad azantuhu bil harbi, kan? Wa ma taqarraba ilayya 'abdin bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabsitu biha wa rajluhu allati yamshi biha wa la in sa'altani la'u'tiyannahu wa la in sta'azani la'u'izannahu. Ada riwayat daripada Imam Bukhari yang bermaksud Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengikuti waliku, maka sesungguhnya aku memaklumkan perang. Memaklumkan perang pada dia. Siapakah maksud perang itu? Nanti kita lihat. Kita lihat di belakang lah. Baik. Kemudian dan tiada mendekati hamba itu kepadaku dengan suatu pekerjaan yang lebih aku sukai dari mengerjakan apa yang telah dipatukan atasnya. Dan senantiasalah hamba-Ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan segala yang sunat hingga aku mencintainya. Bila aku mencintainya, adalah aku yang menjadi pendengarannya, yang aku mendengar dengan dia, dan penglihatan yang aku melihat dengan dia, dan tangannya yang ia tamparkan dengan dia, dan kakinya yang ia berjalan dengan dia. Dan demi jika dia minta padaku, nasihat aku berikan kepadanya. Kalau insa'al tadi la'udiyanna, kalau dia minta padaku, nasihat aku beri. Walau ini sta'azani, dan kalau dia minta perlindungan padaku, la'uizannahu, nasihat aku memperlindunginya. Melindunginya lah. Gitu. Ini ada pada kursi lah berkenaan dengan orang siapa memusuhi akan wali Allah Ta'ala. So kita hari itu kita dah tengok apa dikatakan wali itu. Apa dikatakan wali Allah. Kalau kita lihat di belakang, wali, bahawa di antara hamba-hamba itu ada hamba-hamba yang bukan daripada golongan Nabi, bukan pula daripada para syuhada, tetapi mereka disukai oleh Allah Ta'ala, oleh Nabi-Nabi dan orang syuhada, kerana kedudukan mereka itu sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wali mana orang yang dipilih Allah Ta'ala lah. Kalau dia di atas itu, wali ialah orang yang mengerjakan taat dia. Di atas pengen atas lah. Kalau pengertian wali dia kan. Kalau disebut di bahagian atas, dia kata wali ialah orang yang teguh, tekun, lagi tabah dalam mengerjakan taat, dan meninggalkan maksiat serta memalingkan diri daripada segala kesedapan duniawi. Dia kata wali. Kemudian Nabi pernah ditanya, kemudian dikatakan orang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, terangkan siapakah mereka itu. Mereka yang tadi yang hamba Allah Ta'ala itu, yang bukan daripada golongan Nabi, bukan daripada syuhada, tapi mereka disukai oleh Nabi, mereka disukai oleh syuhada, orang yang mati syahid. So siapakah mereka itu? Ada pertanyaan pada Nabi lah. Dan apakah amalan mereka, agar supaya kami pun dapat mencintai mereka. Lalu Rasulullah SAW
menjawab, mereka ialah satu kaum yang berkasih-kasih kerana Allah, bukan kerana hubungan kekeluargaan antara mereka, bukan kerana harta benda yang diambilan sama mereka. Demi Allah, sesungguhnya wajah mereka bercahaya. Bagi mereka beberapa bimbang daripada cahaya. Mereka tiada takut apabila manusia takut, dan mereka tiada duka apabila manusia berduka. Itulah yang tekan wali tadi lah. Itulah yang tekan wali. Kemudian Allah Ta'ala, kemudian Nabi menyebut, ala inna awliya Allah la khawfun alaihi wa lahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali Allah Ta'ala itu tiada ada ketakutan atas mereka dan tidak ada mereka berduka cita. Mereka tak berduka cita, itu berarti wali Allah. Orang lain duka cita, dia tak duka cita. Mana apa saja yang berlaku pada dia, mana baik buruk, dia terimalah. Mana kalau dia dipuji Allah Ta'ala, dia sabar. Mana kalau dia beri nikmat Allah Ta'ala pada dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian bagaimanakah persoalan berkenaan musuh tadi? Bagaimana kalau orang itu memusuh Allah, memusuh wali Allah? Dan kemudian bila dia musuh kepada Allah, Allah Ta'ala musuh pada dia. Siapa yang musuh kepada wali Allah, maka Allah Ta'ala musuhi dia. Itu apa maksudnya? Kita lihat di situ bawah daripada ayat Quran tadi, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, kan? Kita tengok di situ bawah dekat itu kesimpulan dia, kan? Jelaslah bahawa orang yang mengikuti atau memusuhi wali Allah ialah orang mukmin yang taat lagi sedia, berarti mengikuti atau memusuhi Allah. Kerana orang yang mentaatinya dalam arti kata yang sebenar adalah wali Allah. Sedangkan orang yang menderhaka ianya berarti memerangi Allah. Itu maksudnya. Jadi macam mana dia katakan memusuh wali Allah Ta'ala tadi? Memusuh wali Allah, mana musuhnya? Maknanya orang yang mentaatinya dalam arti kata sebenar itulah wali Allah. Jadi mana wali Allah ni orang yang taat pada Allah. Jadi kalau kita memusuhi, derhaka kepada wali Allah, mana kita memusuhilah, memerangi wali Allah Ta'ala. Mana kalau kita tak suka kepada wali Allah, orang yang taat tadi, maknanya berarti kata kita memerangi Allah lah. Itu maksudnya memerangi Allah. Jadi apa maksud memerangi Allah tadi? Maksudnya kita memusuhi wali Allah tadi. Kita memusuhi orang taat tadi lah. Bila kita memusuhi orang yang taat pada Allah, maksudnya dia disamakan seperti orang yang memusuhi wali Allah dan memusuhi Allah Ta'ala. Bila dia musuh wali, mana dia musuh Allah Ta'ala, sebab wali ini orang taat. Betul. Boleh? Ada tu. Kesimpulannya di situ dia kata jelaslah bahawa orang yang mengikuti atau memusuhi wali Allah ialah orang mukmin yang taat lagi. Orang mukmin yang taat lagi sedia berarti menyakiti dan musuh Allah. Kerana orang yang mentaatinya dalam arti kata yang sebenar adalah wali Allah. Sedangkan orang yang menderhakanya berarti memeranginya wali Allah. Memerangi Allah Ta'ala lah. Mana dia derhaka kepada wali Allah Ta'ala tadi, berarti dia memerangi Allah Ta'ala. Pengertian ini berdasarkan pandangan falsafah Islam yang memandang setiap maksiat adalah peperangan terhadap Allah. Maksudnya setiap maksiat yang kita lakukan, yang derhaka kepada mak ayah, kan, lepas tu memusuhi orang yang beriman dan sebagainya, lepas tu memfitnah orang lain dan sebagainya, berarti kita memusuhi Allah Ta'ala tu. Dia musuh kepada Allah je tu. Boleh. Jadi pengertian ini berdasarkan pandangan falsafah Islam yang memandang setiap maksiat adalah peperangan terhadap Allah. Orang yang mengerjakannya adalah orang yang memeranginya.
lebih besar maksiatnya, lebih besar pula keadaan peperangan tadi. Jadi lagi besar maksiat yang tadi buat, lagi besar derhaka dia kepada Allah Ta'ala, lagi besarlah peperangan tu. Tadi biasanya ibarat macam tu dah. Dia bagi ibarat begitu. Inilah sebabnya Allah Ta'ala menamakan orang yang makan riba dan orang yang merompak adalah mereka yang memerangi Allah dan Rasulnya. Itu siapa makan riba dan riba kemudian diharamkan Allah Ta'ala kan? Kemudian orang yang merompak orang lain, mengambil harta orang lain dan sebagainya, itu dipahamkan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Jadi memandang sangat besar ancaman dan kemusnahan yang timbul dari perbuatan tersebut. Jadi implikasinya besarlah. Besar kesan tadi, maka orang itu dikira orang yang memusuhi Allah. Jadi barang siapa yang musuh kepada orang yang taat kepada Allah, orang yang saleh, orang yang takut kepada Allah, berarti dia juga memusuhi Allah Ta'ala tadi. Terutama sekali oleh Allah Ta'ala. Karena wali ini orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Wali orang-orang yang diberi karamah oleh Allah Ta'ala. Sama ada dia ada dua, sama ada dia usaha dengan untuk mendapatkannya ataupun anugerah daripada Allah Ta'ala. Jadi dua kan. Kalau siapa ikut kuliah subuh saya tu, ni masih jami' kedua besar kan. Itu kita ada sentuh kan. Berkenaan wali dia ada dua lah. Darjat wali ada dua. Satu, dia boleh dicapai dengan usaha seorang tadi, mana dengan amal-amal soleh tadi, maka dia boleh mencapai tingkatan wali Allah. Yang kedua, anugerah Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala sendiri anugerah pada dia, maka dapatlah dia jawatan wali Allah Ta'ala tadi. Wallahu a'lam. Kemudian kita masuk yang kedua. Hal seseorang yang dicintai Allah. Hal seseorang yang dicintai Allah Ta'ala semacam mana? Macam mana kalau Allah Ta'ala mencintai orang tadi? Pertama, dia dah jadi wali Allah, dia dengan bertakwa kepada Allah kan, yang tinggi benar Allah Ta'ala. So macam mana kalau orang tu Allah Ta'ala dah cintai? Apa dia punya kesan dia, orang yang telah pun dicintai Allah Ta'ala tadi? Baik, bagaimana telah terangkan di atas bahawa orang yang mengikuti atau berbuat penginayaan kepada wali Allah ialah orang yang mukmin, yang ialah kepada iaitu orang yang mukmin yang mematuhinya akan diperangi Allah, akan diperangi Allah Ta'ala dan akan dihinakan dia Allah Ta'ala. Dan seseorang itu dapat mendampingi kepadanya dengan amalan yang baru dan yang sunat. Orang itu dapat mendampingi kepadanya Allah Ta'ala dengan amalan sama ada fardu ataupun sunat lah. Mana kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala sama ada fardu ataupun sunat. Maka inilah cara yang ditunjuk oleh hadis tersebut untuk membolehkan seorang yang beriman untuk meninggikan diri ke makam yang tinggi dan mulia di sisi Allah Ta'ala sehingga dia dicintai serta diredai oleh Allah Ta'ala. Sebab mana peluang untuk kita untuk mendapat makam yang tinggi sentiasa terbuka. Sentiasa terbuka. Walaupun katanya kalau kita dah meninggal dunia, masih lagi ada peluang lah dengan doa anak-anak yang soleh, dengan wakaf atau benda yang kita wakafkan kan, kemudian dengan ilmu yang kita sampaikan kepada orang lain, itu semualah boleh menaikkan lagi makam kita di Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri kan, sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dalu al-khairi kafa'ilihi, ad-dalu al-syarr
apa ini? Orang yang menegur di atas kebaikan sama seperti orang yang melakukannya. Kemudian orang yang menegur di atas keburukan sama seperti orang yang melakukannya. Dan Nabi juga pernah sadar, man sanna sunatan hasanah falahu wizruha wa falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menunjukkan akan contoh yang baik, sunnah yang baik, maka baginya itu pahala, bagi pahala, dan pahala orang yang mengamalkannya dengan tidak dikurangkan sedikit pun hingga hari kiamat. Man sanna sunatan syai'ah falahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa ila yaumil qiyamah. Tidak barang siapa menunjukkan akan contoh yang buruk, akhlak yang jahat, kan, sunnah yang jahat, maka baginya dosa. Dan dosa orang yang mengamalkannya, betul tak? Dengan tidak dikurangkan sedikit pun. Betul. Jadi kalau itu pada hari tadi, Nabi Muhammad SAW telah berdakwah kepada kita, dan pahala dakwah itu sentiasa mengalir kepada Rasulullah SAW. Walaupun Nabi itu dah wafat. Walaupun apa? Sebab pentingnya tadi tentang 3 perkara lah yang ada pesan pada kita lah. Yang pertama, anak yang soleh, mendoakan. Yang kedua, apa lagi? Wakaf, betul tak? Sedekah yang kita sedekahkan. Kemudian yang ketiga, ilmu yang disampaikan. Ilmu yang disampaikan, betul tak? Anak yang soleh yang mendoakan dia, nampak? Jadi dengan benda tu dia pahala kita tu sentiasa mengalir lah. Walaupun kita dah meninggal dunia, benda tu tadi akan menaikkan makam kita sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu juga makam Rasulullah SAW. Kalau Nabi lagi pula besar makam dia. Sebab semua orang yang mengamalkan kebaikan, pahala yang mengalir kepada Rasulullah SAW. Kemudian dengan berselawat juga akan menaikkan lagi makam Rasulullah SAW. Baik. Kemudian, dan apabila dia telah sampai ke makam yang tinggi dan mulia itu, rendahlah dan hinalah segala sesuatu baginya, dan penuhlah bidang hidupnya dengan amalan bakti yang bersih, suci. Sedang segala gerak gerinya adalah berputar di sekitar perbuatan yang murni, perbuatan yang baik. Hatinya bercahaya dengan nur makrifat, penuh dengan rasa takwa dan cinta, rindu kepada kebesaran dan kesucian ilahi. Itu ciri-ciri tadi lah. Ciri-ciri orang yang soleh tadi yang akhir mencintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha yang menghasilkan pendampingan kepada Allah adalah amalan yang sangat utama. Tidak ada satu pun yang dapat dinilai sebanding dengan keutamaannya. Berbahagialah hidup dan kehidupan seorang yang berjaya meningkat ke makam ini, ke makam yang tinggilah. Kerana ia di saat ini telah mencapai derajat kebesaran dan keagungan hidup yang sebenar. Dia telah dicintai Allah kerana dia telah mencintainya dengan segenap anggota dan juga jiwanya kerana Allah Ta'ala. Jadi bila dia buat sesuatu itu kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka naiklah dia makam yang tinggi. Hati dia bersih dan sentiasa percaya cahaya makrifat kepada dia, dan dia rasa takwa. Mana ciri-ciri kebaikan terkumpul lah pada dia. Bila ciri-ciri kebaikan terkumpul pada dia, maka dia akan naik ke makam yang tinggi. Bila dia naik ke makam tinggi, maka dia akan dicintai Allah Ta'ala. Dia akan sampai pada tahap dicintai oleh Allah Ta'ala. Radiyallahu Ta'ala Radiyallahu Ta'ala anhum wa radwan. Radiyallahu Ta'ala anhum wa radwan. Allah Ta'ala telah mereda kepada mereka, dan mereka juga reda kepada Allah Ta'ala.
Jadi demikianlah apabila cinta Allah telah ditumpahkan sepenuhnya kepada seseorang berkat amalan dia ni. Jadi kalau Allah Ta'ala ada cinta pada seorang hamba tu, apa dia punya balasan dia? Siapa balasan dia? Kalau Allah Ta'ala ada cinta pada seorang tadi kan. Contoh paling mudah lah Nabi SAW. Siapa Nabi? Kekasih Allah kan? Orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau orang yang boleh cinta Allah Ta'ala kan, apa saja Nabi buat tu sentiasa dalam perlindungan Allah Ta'ala. Tinggallah orang-orang yang bukan Nabi, selain daripada Nabi, katanya oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau dia buat amalan tadi kerana Allah Ta'ala, maka sudah tentu dia sentiasa dicintai oleh Allah Ta'ala. Betul? Siapa yang dicintai Allah Ta'ala sudah tentu akan dipelihara lah daripada mara bahaya, mara musibah dan sebagainya. Baik. Jadi demikianlah apabila cinta Allah Ta'ala telah ditumpahkan sepenuhnya kepada seorang berkat amalannya, maka ia menjadi seorang manusia yang terkawal dan terpimpin. Jalan hidupnya sejahtera dan selamat. Apa? Ia sentiasa terpimpin lah. Mana sentiasa dikait kan? Dikawal ataupun dikait Allah Ta'ala lah macam tu. Dan juga para malaikat. Tak? Jadi kalau dia nak buat benda-benda sesuatu tu, dia akan fikir dulu baik buruk dia, betul tak? Fikirlah benda tu. Okay? Sehinggalah nanti akan ada di bawah tu nanti. Sampaikan pendengaran dia, penglihatan dia, mata dia, telinga dia kan. Itu Allah sebut dalam hadis tu. Apa Allah sebut? Fa iza ahbabtu kuntu sam'al ladzi yasma'u bihi, dia kata. Wa basarul ladzi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabsitu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Apabila aku mencintainya, kata Allah, yang dikusian, apabila aku cinta pada dia, adalah aku yang menjadi pendengarannya, yang dia mendengar dengan dia, dan penglihatannya dengan dia, yang dia melihat dengan dia, dan tangannya yang ia tamparkan dengan dia, dan kakinya yang ia berjalan dengan dia. Tak? Mana itu hasil daripada seseorang tadi bila dicintai oleh Allah Ta'ala. So apa maksud dia? Ini adalah satu hal yang ditegaskan oleh Allah Ta'ala dalam hadis tersebut, di mana Allah Ta'ala menjelaskan seperti berikut. Apabila aku telah mencintainya, maka adalah aku yang pertama menjadi pendengarannya, mana telinganya yang ia mendengar dengan dia. Yang kedua menjadi penglihatannya, matanya yang ia melihat dengan dia. Yang ketiga menjadi tangannya yang ia tamparkan dengan dia. Yang keempat menjadi kakinya ia berjalan dengan dia. Yang kelima, dan demi jika dia minta padaku, aku perkenankan, berikan. Dan demi jika dia minta perlindungan padaku, mesti aku beri perlindungan dia. Nampak? Itu antara derajat yang kelebihan dia dapatlah bila seorang tadi telah pun dicintai oleh Allah Ta'ala, dicintai oleh Allah, mana dia sentiasalah dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, so apakah maksud sebenarnya? Nombor 1, nombor 2, 3, 4 kan? Gitu. Inilah kesan-kesan cinta Allah Ta'ala pada seorang mukmin sebagai balasan dari kecintaan mematuhi kehendaknya dalam medan bakti dan amal. Imam Nawawi dalam huraiannya terhadap perkataan tersebut menjelaskan bahawa boleh jadi maksud perkataan ini nombor 1 sampai nombor 4 tu. Nombor 1 nombor 4. Nombor 1 apa tadi? Menjadi pendengarannya, mana telinga yang dia mendengar dengan dia kan. Nombor 2, menjadi penglihatannya, mata yang dia melihat dengan dia. Nombor 4, menjadi tangan yang dia tamparkan dengan dia. Nombor 5, menjadi kaki yang dia berjalan. Itu maksudnya. Apa maksud kata itu? Di kursi ni. Jadi Imam Nawawi buat huraian lah. Dia kata. Imam Nawawi dalam huraiannya terhadap perkataan tersebut menjelaskan bahawa boleh jadi maksud perkataan ini katanya itu nombor 1 nombor 4 ialah bahawa
Allah tetap mengawasi dan melihara pendengarannya atau telinganya, penglihatannya atau matanya, tangannya dan kakinya dari godaan syaitan, kata. Daripada godaan syaitan. Itu maksudnya. Dia kata-kata ini lebih kepada balaghah lah. Kata-kata balaghah. Menjadi pendengarannya yang dia dengar dengan dia kan. Menjadi penglihatannya yang dia melihat dengan dia. Kalau sekali impas, kata-kata ni dia lain mana dia tu. Seolah macam Allah Ta'ala yang melihat bagi pihak kita kan. Itu. Seolah Allah Ta'ala yang menampak. Seolah Allah Ta'ala yang kaki yang berjalan dengan dia. Jadi Allah Ta'ala meminjam kaki dia, Allah Ta'ala meminjam tangan dia. Seolah macam tu lah kelimbas. Okey? Tak bolehlah kita faham macam tu. Lain fahaman dia. Itu dah fahaman wahdatul wujud. Fahaman wahdatul wujud ataupun fahaman sekutuhan. Contohnya Allah berada dalam poketku. Allah Ta'ala berada dalam pecekku. Allah Ta'ala berada dalam poketku kan. Ini dah fahaman ittihad wal hulul ataupun fahaman wahdatul wujud. Itu fahaman itu ditolak lah. Ditolak. Jadi itu fahaman sekutuhan tak boleh. Jadi Manawi juga huraian lah. So apakah maksud dengan menjadi pendengaran tadi kan, yang dia mendengar, penglihatan yang dia melihat, tangan yang dia tampak, kaki yang dia berjalan. Okay? Hasil daripada amalan soleh tadi. Jadi maksudnya dia kata Allah tetap menguasai dan melihara pendengarannya. Okay? So pendengarannya sentiasa dipelihara Allah Ta'ala daripada mendengar berbuka-buka. Betul? Atau telinga dia. Kemudian penglihatannya, matanya pun sentiasa dipelihara daripada melihat pada benda yang bukan. Okay? Tangan dia, kakinya, tangan tak digunakan pada benda yang tidak berfaedah lah. Pada benda haram tidak digunakan. Kaki tak digunakan untuk benda haram. Mana semua tadi jauh daripada godaan syaitan. Faham kan? Maksudnya. Dan boleh jadi maksudnya bahawa Allah Ta'ala selalu dalam hatinya ketika dia mendengar, melihat dan menampak. Jadi boleh juga bermakna begitu. Maksudnya Allah Ta'ala sentiasa tersemat, sentiasa di hati kita. Di hati kita lah, di hati dia. Sehingga kan matanya itu sentiasa jaga. Dia daripada haram, sehingga jaga daripada benda haram. Sentiasa dikawal lah oleh Allah Ta'ala. Itu kalau kesan daripada orang yang dicintai Allah. Kesan daripada orang yang dicintai Allah. Jadi berbezalah kesan dengan dicintai oleh makhluk kan. Seorang itu dicintai oleh makhluk itu akan bagi macam-macam lah, macam-macam benda lagi kan. Wang ringgit atau benda kan, semua dia bagi. Sebab nak cinta, tubuh badan pun sanggup dibagi kan. Kalau kita kan, itu tidak. Jadi berbeza dengan Allah Ta'ala mencintai makhluk dia. Jadi bila Allah Ta'ala cintai makhluk tadi, segala penglihatan dia, mata, telinga kan, dan kaki, tangan itu sentiasa dalam pemeliharaan Allah Ta'ala. Jadi dia tak akan buat benda yang kalah gitu. Baik. Jadi seluruh perakuan hidup orang yang cinta Allah Ta'ala adalah kepada Allah Ta'ala. Tidak ada sebarang ikhtiar yang dapat mengalih atau mengubah daripada pendiriannya. Tidak ada sebarang kuasa yang boleh membalik daripada pandangannya. Ia adalah hidup dalam kebesaran Allah. Nampak? Dia hidup dalam kebesaran Allah, asyik dengan nur makrifatnya. Nur makrifat mengenal kan. Itu maksud makrifat. Makrifat maknanya ajazmu muqabikum min waqi'. Jazam. Qata' jazam, dia bertepatan dengan realitinya. Okey.
Ma'adali bersama dengan hujah, atau dengan ma'rifat. Jiwanya dipenuhi takwa, artinya diisi dengan zikir. Tidak ada dalam kalbunya kecuali satu saja, itulah Allah. Tak ada dalam hatinya kecuali Allah. Kan, baik buruk dan sebagainya itu kembalinya kepada Allah, kan, itu. Inilah yang dikatakan oleh ahli tasawuf, ma fi qalbi ghairullah, ma fi qalbi illallah, kan. Ma fi qalbi illallah ataupun ma fi qalbi ghairullah. Ilahi maksudi, atam maksudi, orida kamaksudi. Dia ada itu, dia punya zikir dia. Mana la ma fi qalbi ghairullah ataupun ma fi qalbi illallah. Tiada dalam hatinya kecuali Allah semata-mata lah, kecuali Allah Ta'ala semata-mata. Tidak ada ke dalam hatinya kecuali Allah Ta'ala. Tapi bukan makna dia meninggalkan segala keperluan. Tidak. Sebab ada yang kata wali Allah, tapi sebenarnya bukan wali Allah, wali syaitan. Bila dah jadi wali syaitan, ikutlah. Benda-benda yang haramkan dia halalkan, benda yang halal dia haramkan. Itu kan wali syaitan tadi. Bayang pun pakai niat je. Nikah boleh nikah batin, nikah tak perlu wali lah. Nak nikah pun tak perlu wali, tak perlu saksi, kan. Cukup dia dengan perempuan tu je. Itu nikah batin lah, kan. Nikah batin je tu. Jadi makna dia dah menghalalkan benda yang diharamkan Allah Ta'ala. Itu tak boleh lah. Ilahi anta maksudi warida kamat qulubi. Arti ini mahabbataka bima'rifataka. Ilahi anta maksudi warida kamat qulubi. Ilahi anta maksudi, Tuhanku, kaulah maksudku. Ilahi anta maksudi waridaka maksudi, dan aku ridho kepada apa yang aku ridho. Waridaka, dan kau itu di atas itu. Itu agama ini. Ini mahabbataka bima'rifataka. Ini mahabbataka, berikan aku ya Allah kecintaan pada kau. Ini mahabbataka bima'rifataka, dan juga ma'rifah kepada kau ya Allah. Jadi kata ulama tasawuf, ma fi qalbi illallah ataupun ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada hati kecuali Allah. Artinya tidak di dalamnya kecuali makrifatnya, cintanya dan zikirnya. Itu maksudnya. Dia ada dalam dirinya itu kecuali Allah Ta'ala. Maksudnya makrifatullah. Makrifatullah. Kemudian hubbullah, cinta kepada Allah. Zikrullah, zikir kepada Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Ma fi qalbi illallah, ma fi qalbi ghairullah. Tiada dalam dirinya kecuali Allah Ta'ala. Tiada dalam diri selain daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau hati sudah demikian halnya, maka pandangan hidupnya adalah bertumpu kepada kebesaran ilahi, kebesaran Allah. Jadi dalam dirinya tidak ada melainkan kebesaran Allah saja. Kebesaran Allah. Jadi apa dia berlaku di dunia ini, dia tunjuk kembali kepada Allah. Senang, susah dan sebagainya semua kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi samping itu lenyaplah daripadanya segala sesuatu yang lainnya. Dirinya, nafsunya, hasad dan kemahuannya, cita-cita dan kehendaknya tidak ada kecuali semuanya untuk berkhidmat kepada Tuhannya. Untuk berkhidmat kepada Tuhannya. Sehingga kalau bertutur dan mendengar, melihat dan memegang, berjalan dan bergerak adalah semuanya tidak dapat dipisah dari kehidupannya, kerana tidak ada dalam ingatan
dan hati kecilnya melainkan apa yang disukai. Ya. Akhirnya maka dia minta suatu hajat dikabulkan. Dan jika dia memohon perlindungan dari mara bahaya, diperkenankan Allah. Jadi maknanya kalau dia dah sampai pada tingkatan wajah Allah Ta'ala ni, seorang yang telah bercinta Allah Ta'ala, so apa dia minta? Allah Ta'ala bagi. Segera dikabulkan Allah Ta'ala lah. Kalau dia minta tadi kan. So kalau dia minta perlindungan kepada Allah, sama juga. So Allah Ta'ala terus akan bagi perlindungan pada dia. Tak apa siapa pun dapat menghalang. So kalau Allah Ta'ala nak bagi, dia akan bagi. Tiada siapa yang boleh menghalang. So kalau Allah Ta'ala nak bagi perlindungan pada dia, dia akan bagi perlindungan. Tiada siapa pun yang boleh menghalang. Kemudian jadilah dia seorang yang utama, terkenal sebagai seorang yang diterima doa dia. Diterima doa dan dia makbulkan segala hajatnya. Doa mudah terima dan dikabulkan segala hajatnya. So maknanya kalau kita jumpa seseorang yang soleh, seorang yang nasibkanlah kita akan dia doakan kita kan. Antara orang yang soleh, Nabi pernah pesan kepada para sahabat, nanti kalau aku dah wafat, kalau kamu berjumpa dengan seseorang, seorang lelaki namanya Uwais Al-Qarni, kalau kamu jumpa dengan Uwais ni, kamu minta lah dia doakan kamu. Kamu minta lah doakan kamu. Uwais Al-Qarni itu pesan daripada Rasulullah. So siapa Uwais Al-Qarni ni? Dah dengar kan? Dah pernah? Uwais Al-Qarni ni dia tinggal di negara Yaman. Dia ni ada seorang ibu yang sudah tua. Jadi dia Uwais ni seorang yang miskin. Satu hari ibu dia kata, wahai Uwais, dia kata, ibu berhajat sangat nak pergi ke Mekah. Ibu hajat sangat nak haji ke Mekah. Wahai Uwais, bawalah ibu pergi ke sana. Pergi ke sana. Jadi Uwais ni dia seorang yang miskin, tapi dia ada seekor anak lembu. Seekor anak lembu, menyatakan dia beli seekor anak lembu lah dengan harga sejalan. Kalau dia miskin tak dapat beli seekor lembu. Anak lembu pun okey lah, dapat dia beli. Jadi dia buat kandang anak lembu ni di atas bukit. Dia buat kandang anak lembu ni apa? Ini idea daripada Uwais lah. Bagi dia. Jadi sebabkan Uwais ni seorang yang tidak ada macam apa, kuda tak ada, unta tak ada, yang ada dia boleh mampu beli seekor anak lembu. Jadi dia buat kandang lembu atas bukit. Di atas bukit mana ada makanan? Tak ada makanan kan? Yang ada ialah batu-batu lah. Yang ada makanan di bawah lah, rumput-rumput dan sebagainya. Hebatlah gitu. Jadi kalau waktu siang dia halau lah anak lembu tu bawah di makanan. Petang dia pikul anak lembu tu, bawa dia hantar dia. Dia pikul anak lembu tu sampai bukit. Jadi hari-hari kita lah, daripada anak lembu tu kecil sampai anak lembu besar, dia pikul. Sedap lah. Lembu pun kata, oh seronoknya kena pikul kan. Dia pikul lah wis. Sampailah badannya yang dulu badannya tu kurus, sampailah badan Uwais ni tegak kan, tegak exercise lah hari-hari juga anak lembu kan. Dulu sampailah musim haji. Bila musim haji, apa yang dibuat pada ibu dia? Dia kata, bawalah aku Uwais pergi naikkan haji. Balik ibu tak ada masalah. Dipikulnya ibu dia. Ada yang beritakan ibu dia tu seorang yang sakit, tak mampu nak jalan, jadi dipikul ibu dia. Bawa lah menjalankan haji ke Mekah aja.
Dipikul je tu. Orang pun pelik tengok ni je tu. Tapi itulah kelebihannya daripada Ruiz lah. Ada dia. Dan Ruiz ni dia ada penyakit sopa. Ruiz ni ada penyakit sopa. Kemudian Ruiz ibu cakap pada Ruiz, ya Ruiz, dia kata berdoalah ke Kaabah, ke Kaabah kepada Allah Taala supaya kau dihilangkan daripada penyakit sopa. Dia kata Ruiz kata tak apalah ibu, tak ada masalah pun penyakit aku ni. Janganlah macam tu Ruiz, dia kata. Taklah kan doa di Mekah sajab di Madinah sajab kan. Dia kira doa. Maka dia doalah kepada Allah Taala supaya dipulihkan daripada penyakit sopa. Maka dia kata ya Taala, pulihlah dia daripada penyakit sopa. Jadi kemudian selesai di semua, saya menjalankan haji, maka baliklah ke Madinah, ke Yaman gitu. Kemudian pada tahun yang seterusnya dia datang lagi, datang lagi lah, tapi dia tak bawa ibu lagi, datang ke masa itu Rasulullah dah wafat, tak ada dah wafat. Nabi pesan kepada para sahabat, dia kata kalau kamu jumpa dengan orang sini, mintalah dia doakan kamu. Mintalah doakan. Ini menunjukkan kepada kita tentang dalil ataupun hujah. Maknanya boleh kita minta sahabat kita mendoakan kita berdasarkan pada apa yang Rasulullah kata itu. So tak masalah pun kalau kita jumpa kawan kita, doakan aku. Jadi para sahabat tuan, pada permulaannya mereka pada tahun yang kemudian tu boleh datang ke Mekah untuk mengerjakan haji yang seterusnya. Tetapi Uwais ni dia tak nak menjadi macam orang popular, tak nak. Dia kalau boleh tak nak orang kenal dia. Dia kalau boleh tak nak orang kenal dia. Sehingga lah para sahabat pun tercari kalau ada kabilah-kabilah yang datang dari Yaman untuk mengerjakan haji. Sampailah mereka jumpa satu kabilah. Dia tanya kabilah itu, mana Uwais? Kenal tak orang lelaki ini? Kemudian dia bernama Uwais Al-Qarni. Ada kat sana. Dia ni hanya sebagai bekerja sebagai orang kata penjaga lah, penjaga unta, penjaga kuda. Itulah pekerjaan dia. Dia tak nak jadi glamourkan diri dia lah, dia tak nak. Dia tak nak glamourkan diri dia dengan pakai jubah apa tu, pakai serban besar, jubah besar, dia tak nak macam tu. Sampailah para sahabat jumpa dengan Uwais kan, dan minta doa daripada Uwais Al-Qarni. Uwais itu mendoakan para sahabat-sahabat yang datang untuk berjumpa dengan dia, insya-Allah. Jadi maknanya Uwais ni seseorang yang telah pun ditunjukkan sendiri oleh Rasulullah dalam tentang kelebihan dia, hasil daripada kan ketaatan dia kepada mak dia, dan juga hasil daripada masalah yang dibuatlah. Kerana bukan semua orang yang sanggup ikut mak kan pergi ke Mekah untuk mengerjakan haji, sebab dia lah tu taklah orang ramai. Lepas tu kamu nak kena tawaf pula, nak pikul dia tawaf. Tapi sekarang ni tak boleh nak pikul lagi. Sekarang dah ada skuter, dah ada kita tolak, bayar je lah berapa rial kan. Senang kan, bayarlah berapa rial, 30 rial ke 100 rial kan, bayarlah, duit banyak kan, pusing kan, bayarlah. Bayarlah kepada bapa Arab tu, jadi Arab tu kita tolak, ataupun kita naik skuter tingkat atas kan, masih haram tu, skuter tak ada kat bawah, kita tingkat 2 kan. Skuter lah, senang rehat dulu, tekan kan, dia jalan sendiri dia macam tu. Kalau zaman dulu tu mana ada skuter, tak ada. Sedangkan orang ramai pergi dan sebagainya untuk mengerjakan haji ataupun pulang, jadi kena pusing dah 7 kali tawaf itu dengan pergi rasa-rasa lepas tu pergi pula kerja sa'i lagi kan, macam tu. Kerja sa'i itu 3 kali pusing sampai Marwah,
Lepas tu apa lagi kerja lain lagi? Kan hukum di Arafah. Lepas tu mabit di Mina, Muzdalifah, lepas tu melontar lagi. Melontar Jamratul Aqabah, Usra kan dengan orang ramai gitu. Orang air pun kadang susah, tandas kan dan sebagainya. Kita baca pada lah. Itu Nabi sebut berkenaan dengan Uwais Al-Qarni ini tentang kelebihan dia lah. Ketaatan dia kepada ibu dia. Daripada ibu dia, kasih dia kepada ibu dia. Sebab kasih kepada ibu, maka dia dikenal oleh Rasulullah dan dia minta para sahabat lah. Kalau jumpa Uwais, dia kata minta lah doa kepada Uwais. Gitu. Ini menunjukkan bahawa kelebihan doa Uwais ni lah kemungkinan. Kelebihan dia, doa dia mustajab. Itu sebab Nabi minta untuk Uwais. Baik ya. Seterusnya, kemudian kalau hati sudah demikian hanya, maka pandangan hidup adalah tertumpu kepada kebesaran ilahi. Samping itu, lenyaplah daripada segala sesuatu yang lain kepada Allah Ta'ala. Lainnya, dirinya, nafsunya, hasrat dan kemauannya, cita-cita dan kehendaknya tidak ada kecuali semuanya untuk berkhidmat kepada Tuhannya. Sehingga kalau ada bertutur dan mendengar, melihat dan memegang, berjalan dan bergerak adalah semuanya tidak dapat dipisah daripada kehidupannya. Kerana tidak ada dalam ingatannya dan hati kecilnya melainkan apa yang disukai. Akhirnya, maka ia minta satu hajat dikabulkan, dan jika dia mohon perlindungan daripada mara bahaya dikenankan, dan jadilah dia seorang yang utama, terkenal sebagai orang yang terima doa. Nampak tak? Orang yang terima doa dan makbul, dimakbulkan segala hajatnya. Kalau Nabi memang tak boleh nak tinggalkanlah doa kan. Kalau Nabi memang tak boleh tinggalkanlah doa Nabi. Ini yang selain Nabi ni, ada orang-orang soleh lah, yang doanya makbul, mudah diterima oleh Allah Ta'ala. Orang-orang salaf di zaman dahulu banyak yang telah meningkat kepada makam wali Allah sebagai hasil daripada usaha pendampingannya kepada Allah melalui amalan-amalan yang disyariatkan sebagaimana yang telah terangkan. Dan mereka adalah dari orang-orang yang dimakbulkan segala doa. Di antara mereka ialah sebagai berikut. Contoh pertama, Sa'ad bin Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang yang sangat dimakbulkan doanya. Pada suatu waktu, ada seorang lelaki telah membohongi beliau. Ada seorang lelaki bohong pada dia lah. Lalu beliau berkata, "Hai Tuhanku, jika lelaki itu betul berdusta, maka butakanlah matanya. Butakanlah matanya, lanjutkanlah usahanya, banyakkan usaha dia lah, tapi buta. Dan mudahkanlah dalam fitnah." Hidup dalam fitnah hari tu. Kemudian tidak berapa lama selepas itu, lelaki tersebut menderitalah. Dan dia berkata lelaki tua ini, maksudnya dirinya sendiri, telah difitnah dan terkena doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata, aku telah terkena doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Mana kemungkinan dia pernah dengar lah Sa'ad bin Abi Waqqas ni, mungkin dia berdoa macam tu. Sebab sebab ada orang kadang-kadang suka berbohong kan. Ada orang ni kadang sesekali berbohong kan. Ada orang selalu berbohong, sehari berbohong. Kita tahu dah memang kaki apa kan. Okay. Kalau setakat bohong sesekali itu, kemungkinan kan ada macam tu dia terlajak berbohong. Dia tak ada bohong pun, tapi kadang terpaksa berbohong. Mungkin dia nak bohong tadi, mungkin nak selamatkan sahabat dia dan sebagainya. Tapi ada orang kadang hari-hari berbohong. Kita dah tahu dah dia mesti bohongnya. Mana sepatah cakap, keluar dia bercakap sepatah je, kita dah tahu dah dia bohong. Sepatah je cakap, kita dah tahu dah dia bohong. Sebab memang lazim dia berbohong.
Orang macam ni memang susah kita nak bayar tak percaya kan. Tak percaya lah kaki otak ni kan. Jadi cuma kalau orang yang sesekali berbohong itu kan, itu yang susah kita nak kesan. Susah nak kesan sebab dia sesekali je berbohong. Susah kita nak kesan macam tu. Tapi kalau orang hari-hari berbohong, asal dia bercakap bohong, kita dah tahu dah, ini otak punya orang ni. Tak faham. Kau tak, lebih baik kau diam. Lebih baik kau diam. Tak payah cakap apa-apa. Bila kau cakap, kau taruh gitu, kena bohong kan. Macam tu. Jadi sahabat Bakar ni mungkin dia tahu lah, lelaki ni memang kaki tiaw kan, kaki bohong ni. Dia tahu lah dia kena bohong. Bila saat kena bohong, sahabat pun ambil kesempatan doa pada Allah. Hai Tuhanku, dia kata, jika lelaki ni betul pendusta, maka butakanlah mata dia, lanjutkanlah usia dia, mana panjangkan usia tapi buta. Dan mudahkanlah dia dalam fitrah, maksudnya diri hidupkan dia dalam fitrah lah, penuh fitrah je dalam kehidupan dia. Semua dalam panjang fitrah pula. Jadi kemudian tidak berapa lama selepas itu lelaki tersebut menderita dia. Dan dia berkata lelaki tua ini, maksudnya dirinya sendiri telah difitnah dan terkena penyakit saat. Doa saat tadi, ada terkena doa saat. Itu kesan daripada doa tadi. Jadi dia, kerana doa ni pun bahaya juga kan. Bahaya juga. Kalau orang-orang yang soleh kan, kalau orang soleh dah doa kan, itu bahaya. Ya, sebabnya kita kena menghormati orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah. Boleh tak? Dan yang kedua, Ala bin Hadrami. Wallahu a'lam bissawab. Panas ke? Puan? Tak macam panas sikit kan? Ada? Oh, kiri kanan ada kipas ke kanan? Tak tahulah. Panah lain. Oh, panah lain. InsyaAllah. Bila suara kita siap tak tadi? Lagi lah. Lagi. Sikit dah 65% lah. Oh. Yang ke Ramadan siap lah. Siap lah. Sudah puasa lah. Siap pun dah kena Nabi tadi. Tentu Syaban. Sebenarnya kita ada 2 kali kuliah juga asalnya. 2 atau 3 kali kuliah kan. Kita masuk. Okay. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqinan sadiqan wa ala tasabbaran wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fil alim. Lawlana qulubana fi qawli ma'rifataka wa ta'ala ma'arifin. Allahumma salli ala Allahumma salli. Allahumma ja'al hadza zaman marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan maksuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.